keputusan mahkamah hari ini menolak kes terhadap Muhyiddin Yassin membuktikan apa yang kita bercakap 3-4 bulan kebelakangan ini. Kita sudah bagi tahu berbulan dulu. Tidak ada kes terhadap Muhyiddin. Tidak ada bukti juga yang Muhyiddin terlibat dengan rasuah. Dan duit yang dikatakan Syed Mokhtar Al-Bukhari derma kepada Parti Pribumi Bersatu tidak berkait dengan Muhyiddin. Tidak maknanya satu kesalahan. Kalau sekiranya derma Al-Bukhari dari yayasan, iaitu dia dan isteri dia kedua, ialah satu jenayah. Sebab apa Bukhari dan isteri dia tidak juga di-charge di dalam mahkamah? Sebab apa yang di-charge Muhyiddin? Muhyiddin tak kena-mengena dengan duit tersebut. Orang yang memberi, orang yang dikatakan menderma duit tu kepada parti, iaitu yayasan yang dimiliki oleh Bukhari dan juga isteri dia, tak pula ditangkap dan di-charge sebab mereka yang memberi duit. So, memang benda ni dah dijangka bahawasanya Muhyiddin tidak akan sangkut dan akan dibebaskan. Dan hakim pun kata, banyak cacat lah dalam charge tersebut. A lot of discrepancies dan bukti tidak ada dan seterusnya. Yang anehnya, Anwar umum, personally tu, Anwar kata 600 bilion. 600 bilion. Akhirnya turun kepada 90 bilion lebih. And then mula-mula 300 bilion, 90 bilion. Dan turun akhirnya 300 juta. Sekarang ni 200 juta lebih. So the 600 billion tu diskaun banyak kali diskaun hingga tinggal 200 juta sahaja. 200 over million. Dan Anwar umum bukan saja Muhyiddin, Hadi juga akan terlibat. Mana Hadi pun terlibat rasuah dan juga Tok Guru Abdul Hadi Awang akan ditangkap dan di-charge rasuah. So, sampai hari ini, Hadi belum lagi ditangkap, belum di-charge, belum dipanggil polis ataupun SPRM untuk kenyataan dia diambil. And mengikut Anwar, Hadi ni terima 90 juta, 90 million. Tok Guru Hadi Awang dapat 90 juta ni, derma ni dari Najib. Dan duit tu dicuri dari satu MDB. Jadi isu dia bukan saja Hadi ni dapat rasuah 90 juta. Tapi duit tu datang dari satu MDB. Jadi dua kali salah ni. Dah lah terima rasuah. Duit rasuah tu dicuri dari satu MDB. Dan Anwar kata dia ada bukti. Sama macam kes Muhyiddin. Anwar kata dia ada bukti. Muhyiddin curi 600 bilion. Dan dia ada bukti. Dan bukti ni dia akan tunjuk. Tapi mahkamah kata tak ada bukti. Anwar kata dia ada bukti. Tak tahu di mana bukti tu. Sebab apa? Masa charge Muhyiddin, Anwar tak bagi bukti supaya charge atas Muhyiddin ni lekat. Mahkamah tidak akan tolak. So, Anwar seems to have misplaced the evidence. Tak tahu dia terlupa ke atau dia dah hilang bukti tersebut. Dan kes Tok Guru Abdul Hadi Awang ni sama. 90 juta. Tok Guru terima dari Najib. Duit tu Najib curi dari satu MDB. Jadi maknanya boleh cas satu lagi kes tu terhadap Najib. Curi duit 1MDB tu dan beri rasuah kepada Hadi. So Anwar kata dia ada bukti. Ini bertahun-tahun dulu ni. A few years ago. Sebelum PRU 18. Tahun 2018 lagi. PRU 14. Before PRU 14. Anwar kata dia ada bukti dan dia akan buktikan. Tunjukkan bukti tu. Dia ada bukti dia sekeping Jadi kalaulah Anwar dah hilang bukti itu, tak tahu dia simpan mana, SPRM atau polis boleh pergi ke bank.
minta salinan cek tu dari bank. Sebab bank ni apabila you cash cek ataupun you bank in cek, bank simpan dia punya salinan. They keep a copy tau. So you just go to the bank, minta bank tu serah salinan. Dia boleh buat certified true copy. Maknanya certified true copy tu boleh diguna di dalam perbicaraan mahkamah. So dia tak buat pula. So mungkin tidak ada cek tersebut. So yang Anwar Ugut, yang Hadi juga akan ditangkap dan di-charge rasuah. Dan dia ada bukti. So nothing happen. Kes Muhyiddin pun habis macam tu. Kes Tok Guru Abdul Hadi Awang tak boleh nak buat apa-apa. Start pun tak boleh. So nampak Anwar ni kuat tembak. Anwar ni bohong gila lah. So macam Sanusi duk kata lah, buka mulut bohong, buka mulut bohong, buka mulut bohong. So true lah. Dan Anwar ni nak saman Sanusi. Actually Anwar nak saman Sanusi sebab isu pengampunan. Anwar kata dia diampun untuk semua kesalahan yang dia telah buat. Sanusi kata tak. It's not the case. Maknanya dia tidak menghapuskan charge. Dan saya ada sekarang ni. Kita boleh buat carian tau, search. Kita boleh buat search atau carian dan dapat tu. Anwar ni, tengok ni. Saya dah padam lah IC dia. Kalau tidak nanti, under data protection tu, menjadi satu kesalahan kalau kita tu. Tapi tengok ni ada 4. Anwar has got 4 records tau. 4. So Anwar punya 4 rekod ni, kalau tengok kat bawah sekali, pengampunan hanya untuk 1. So Anwar's record bukan 3, 4 actually. Saya ingat 3, rupanya 4. So he's got 4 records, criminal punya record. Dan kalau kita buat carian, ini senang je. Kalau you ada geng dalam pejabat polis ke atau Bukit Aman, you boleh dapat ni. Easy on it. This carian ni is in the computer. This from the computer. Everything is there. Cuma IC number tu saya buang lah. Tapi kalau sesiapa nak suruh saya email yang the original with IC, saya boleh buat. Tapi not public lah ya. And the problem is, makna there's 4 cases lah, 4 criminal record. Kita kata criminal record. Ada 4. 1 saja yang Anwar diberi pengampunan, bukan kesemua. Dan Anwar kata, after dia bagi pengampunan tu, everything wipe out. No, not wipe out. Ni, masih dalam rekod ni. Case number 4 dia tengok. Ampun. Dia kata ampun situ. So, case nombor 4 ni, ampun ni, is still there. It's not wipe out. Siapa kata wipe out? Kalau wipe out maknanya kes nombor 4 ni tidak akan ada di situ. Blank lah sepatutnya. Kalau you search Anwar Ibrahim, blank. Kosong. Nothing. Tapi it's there. Cuma dia kes tu, case number dan sebagai tarikh dan case number, tarikh, everything there. Cuma dalam yang atas sekali dia kata hukum. Hukum mana convicted lah. Ya. Yang bawah dia kata ampun. Dia tak kata hukum walaupun dihukum. Tapi lepas tu diampun. So hukum tu diganti dengan ampun. Itu saja. It's not hukum. It's ampun. Yang atas is hukum. Yang bawah is ampun. Tapi the record is there. Criminal record still there. Tak dipadam. So bila Anwar kata record dia dipadam seumpama tak pernah berlaku. That's not true. And this carian ni atau the search yang kita buat ni mana membuktikan it's still there, detail record is still there. Cuma hukum tu diganti dengan ampun. That's all. That's all. So Anwar bohong dan what Sanusi said, apa yang Sanusi cakap tu betul lah. Maknanya Anwar has still got criminal record. Still got. Criminal record dia you boleh search. Ada di situ. Dia tidak dipadam macam Anwar kata. Semua dipadam. Seperti tidak pernah berlaku. Seperti dia budak baru lahir. Ini macam kita pergi haji ni. Lepas kita pergi haji, semua dosa kita tu dihapuskan. Seumpama kita baru lahir pagi tadi konon. No, this is not the case. So, Anwar bohong. Sanusi betul. Tapi Anwar nak saman Sanusi. So, tak apalah suruh lawyer Sanusi ni ambil data dia dan buktikan yang dia cakap benar. Dia tidak bohong. Jadi Anwar nak saman Sanusi ni buat apa benda ni? So, itu satu lagi cerita. So, nampak kes Muhyiddin ni is finished.
kes Abdul Hadi Awang tak boleh nak buat apa-apa lagi sebab bukti 90 juta yang kononnya cek yang skeping tu yang Najib bagi kepada Hadi dari duit yang dicuri dari 1MDB konon tidak ada, tidak wujud. So Anwar tembak. Yang ni pun 3 kali ni Anwar tembak. So there's no 600 billion, there's no 90 million check 1MDB, and there's no rekod Anwar dipadam dan tidak wujud lagi seperti budak baru lahir. All that is nonsense. And so sekarang ni kita balik kepada isu now Anwar dengan Zaid. Zaid ni di bawah tekanan sekarang. Zaid is under pressure. Najib dan ramai lagi budak-budak, bukan saja budak-budak bosku, tapi pemimpin-pemimpin UMNO, veteran, UMNO, mereka nak Zaid Hamidi letak jawatan. So dulu, selepas PRU 14 tahun 2018, Zaid tekan tahu. Zaid bukan Zaid saja. Zaid dengan pemuda UMNO, dengan putri, dengan even wanita UMNO, dia orang ramai-ramai, they gang up tau. They gang up on Najib. So maknanya, dia orang semualah sayap-sayap parti itu. Baik majlis tertinggi, baik even pemuda, putri, wanita, they all gang up. And dia tekan Najib suruh letak jawatan. Dan Najib kata, I will think about it lah. Najib kata, dia akan, biar dia fikir dulu beberapa hari lah. Keputusan nak letak jawatan. They say, no. You letak jawatan sekarang. Kalau Najib tak letak jawatan sekarang, mereka akan letak jawatan. Maknanya, pemimpin UMNO yang lain, termasuk ketua putri, ketua pemuda, ketua wanita, semua akan letak jawatan. Kalau Najib tak letak jawatan sekarang, immediately. So Najib letak jawatan lah atas ugutan dari bukan saja semua sayap, tapi pemimpin-pemimpin UMNO yang lain yang ugut. Kalau Najib tak letak jawatan, mereka akan letak jawatan. So Najib letak jawatan lah. So sekarang ni Zaid ni dah 2 kali gagal ni. Najib hari tu gagal di dalam pilihan raya PRU 14 tahun 2018. Ditekan suruh letak jawatan serta-merta. Dia tak bagi pun Najib 2-3 hari untuk nak memikir benda ni, to think about it. No, now, immediately. If not, we go. So sekarang ni Zaid Hamidi, dia kalah 2 kali. Dia kalah PRU 15 tahun lepas dan di 6 PRN ni habis. UMNO was massacred. UMNO was wiped out. Sepatutnya malam tu, pukul 12 malam, sepatutnya Zaid buat press conference umum, dia letak jawatan, dia akan bertanggungjawab. Ini dia kata apa ni, pengumuman dia hari ni, dia akan berusaha memulihkan UMNO. Hello, bila dah jadi bangkai, when it's already dead and it's a corpse, ini nak pulihkan apa benda? A corpse is a corpse, a dead body is a dead body. You tak boleh nak buat apa dah. Dan, you see, Zaid tak faham. Zaid is not the solution tau. Zaid is the problem. How can the problem be the solution? Masalah UMNO ialah kerana Zaid. Macam mana Zaid pula nak memulihkan UMNO? You see, satu cara je Zaid nak pulihkan UMNO. Go, leave, resign. Itu saja, satu ubat. Ubat dia, UMNO ni is on his deathbed. UMNO sedang nazak. Is on his deathbed. UMNO ni is gasping for breath. Tak boleh breathe dah. UMNO sedang mati. Ubat dia, Zaid go. Bila Zaid pergi tu, Zaid letak jawatan tu, ada harapan UMNO boleh dipulihkan semula. Tapi kalau sekira the problem is offering to become the solution, ini logik apa benda ni? Cakap orang gila ke apa ni? Zaid sudah tidak sioman, man. You are the problem. You cannot be the solution. This is the whole issue sekarang. Zaid pula kata, saya akan memulihkan UMNO, usaha saya. Kepala bapa dia tak faham ke? The only solution, the only one ubat
Zaid pergi. That's the number one ubat. Lepas tu kena ambil masa lah nak revive. Tapi kena pucuk pimpinan baru. Tok Mat pun tak boleh. Maybe lah Hishamuddin Hussein kot. Maybe, somebody like him, Hishamuddin Hussein. Tapi kalau Tok Mat pun banyak skandal. Ini di antara perompak besar, perompak kecil. Tapi perompak tetap perompak. It doesn't matter. You rompak 10 juta, you rompak 100 juta, atau you rompak 1 bilion. Walaupun you rompak 1 juta banding dengan 100 juta, banding dengan 1 bilion, masih perompak. It does not matter. So this is, ada you bunuh seorang ke, you bunuh 100 orang, you masih pembunuh. Tok Mat also cannot. Maybe Hishamuddin lah kot, tak tahu. So this is the solution. Dia tak mau terima hakikat that you are the problem, you cannot be the solution. Zaid has to go. And Najib pun nak suruh Zaid letak jawatan. Tapi Najib ni dia suruh macai dia, budak-budak dia untuk bersuara. So hari ni semalam dah 2-3 hari lah. Hari Ahad, semalam, hari ini, budak-budak dia ramai duduk bersuara. Bersuara suruh Zaid pergi. Cannot. Najib tak boleh baling batu, sorok tangan. Najib kena bersuara sendiri. Najib kena personally buka mulut dia, suruh Zaid pergi. Barulah ramai pemimpin-pemimpin UMNO, grassroots UMNO, penyokong-penyokong bosku, mereka akan rally behind Najib, akan sokong Najib. Dan Najib kena tahu, selagi Zaid tak pergi, selagi Zaid masih memerintah sebagai timbalan Perdana Menteri dan Presiden UMNO, selagi itulah Najib akan tetap duduk di dalam penjara. Najib tidak akan dibebaskan melalui apa cara sekalipun, baik pengampunan dari Agong ke ataupun mahkamah membuat keputusan Najib tidak bersalah. It does not matter. Selagi Zaid Presiden UMNO dan timbalan Perdana Menteri, selagi itulah Najib akan tetap duduk di dalam penjara. Sebab politically speaking, dari segi politik, tidak ada faedah langsung untuk Zaid nak bebaskan Najib. Politically, no benefit kepada Zaid untuk nak bebaskan Najib. Dan Anwar pun tidak akan bebaskan Najib sebab, jangan lupa, Pakatan Harapan menang PRU 14 dan PRU 15, 2018 dan 2022. Dua pilihan raya, Pakatan Harapan menang atas landasan, atas platform 1 MDB. Oleh kerana 1 MDB lah Pakatan Harapan menang 2 pilihan raya. So kalau dia bebaskan Najib, tak kisahlah melalui tindakan mahkamah ke, melalui pengampunan agung ke. Kalau dia bebaskan Najib, bermaknanya the weapon tau, senjata yang Pakatan Harapan guna untuk menjatuhkan barisan, menjatuhkan UMNO, iaitu 1 MDB, tidak akan ada lagi. They are throwing away the most important weapon, iaitu 1 MDB. Anwar tak boleh buat tu. Kalau Anwar bebaskan Najib, buang senjata 1 MDB, Anwar has nothing. Apa Anwar ada? Nothing. Anwar ni tin kosong. Anwar ni cakap hot air. Orang putih kata hot air. Bla 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 bla. Tapi dalam dia punya bla 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 tu tak ada substance. Nothing. Cuma dia ada satu senjata je. 1 MDB. Kalau nak katakan prestasi, apa? Prestasi apa benda? Nothing. Anwar duduk dalam kerajaan semenjak tahun 82 tahun. 1982 sampai sekarang. Sudah berapa tahun? 41 tahun. 41 years ago, Anwar duduk dalam kerajaan. 41 tahun apa dia? The last 9 months, dia kata, kita baru kahwin, kena bagilah, takkanlah hari ni kahwin, besok ada anak. Okey, sudah 9 bulan, mana anak? You are sterile or what? So, Anwar punya tembak ni, Anwar punya kelentong ni, ramai rakyat Malaysia sudah mula sedar.
Malaysians are beginning to be aware that UNRWA is hot air. UNRWA ni kaki kelentong, UNRWA ni cakap kosong. Dah ramai Malaysia dah mula sedar. So, kalau you buanglah satu MDB punya isu, that's why UNRWA pergi mana-mana duk cerita rasuah. Penuntut universiti tanya dia sebab masa depan orang muda. Rasuah. You tanya dia apa benda pun, hari ni hujan ke, panas ke, rasuah. Besok maknanya ni cuti ke tak cuti, rasuah. Tak kisahlah you tanya apa, rasuah. Padahal dia tu bapa rasuah. Orang yang kenal dia semenjak tahun 90-an, tahun 80-an lagi, UNRWA banyak terlibat rasuah tahu. Tanyalah yang veteran-veteran, orang tua. Janganlah tanya yang orang baru lahir 20 tahun dulu atau orang yang baru lahir 30 tahun dulu. No. Orang yang lahir 70 tahun dulu. Macam saya ni. Orang yang lahir 70 tahun dulu, 60 tahun dulu. Boleh cerita tentang kegiatan rasuah UNRWA. UNRWA teruk. So, dia duk cerita rasuah-rasuah. Dia nak kenakan bersatu. Dia nak kenakan PAS. Dia nak kenakan orang UMNO. Padahal UMNO ni geng dia. UMNO ni menyokong dia menjadi Perdana Menteri. Tapi dia serang tak orang UMNO tu. Dia rasuah-rasuah ni. Hoi-hoyahin. Ini dituju kepada UMNO ni. So actually, he's insulting. Dan bila dia cerita pasal rasuah tu, kadang-kadang dia berpaling tengok ke Zaid Hamidi. Sedar tak? Kalau tengok video dia, bila dia cakap pasal rasuah tu, dia pusing tengok ke Zaid Hamidi. So, UNRWA ni actually teruk ni. So, the point is this now. UNRWA, dia punya political career ni dibina atas slogan melawan rasuah. Dari dulu lagi. Dari masa dia bapa rasuah, dia duk cerita melawan rasuah. Dalam dia duk cerita melawan rasuah tu, tangan dia ni banyak ni duk ulur duit rasuah kepada penyokong-penyokong dia. So, he cannot let Najib go. He cannot free Najib. Kalau dia hapuskan kes 1MDB, maknanya UNRWA sudah tidak ada modal. Modal dia satu je, lawan rasuah. That's it. Tolak modal dia lawan rasuah, dia tak ada modal. So this is the thing is, Najib kekal dalam jail. Dan selagi Zaid Hamidi tidak ditekan untuk letak jawatan, pemimpin baru UMNO tak ambil alih, Najib mati dalam lock up lah, dalam jail lah. Dan kita tengok berapa lama kesihatan Najib ni boleh tahan. Honestly. Saya pun dah biasa kena penjara. Saya pun tahu keadaan dalam penjara tu. Saya sampai hari ni tahu. Sampai hari ni saya masih sakit. Sebab saya kena tidur atas lantai masa tu. Saya tidur atas lantai. I had spinal injury. Until today, my spinal injury. Saya tak mau pergi operation. Sebab kalau saya pergi operation, quite risky. Kalau silap-silap operation tu gagal, we get paralyzed. So, saya ni, semenjak saya dibebaskan dari penjara sampai sekarang, saya sakit. Sakit ni, my spine. Saya dah pergi x-ray dah. Dan dia orang tak boleh buat apa kecuali saya pergi surgery. But I don't want to go surgery. Ini akibat penjara. So, tengoklah. UNRWA pun tengok. Lepas dia keluar penjara, dia kena pergi Germany untuk buat surgery. Najib akan, tak lama lagi Najib pun akan duduk dalam wheelchair. Tengoklah. So, Najib is going to suffer. All because of Zaid Hamidi dan Anwar Ibrahim. So, itulah cerita hari ini tentang Anwar, Zaid Hamidi, Muhyiddin Yassin, Sanusi Makno dan Abdul Hadi Awang. My Today punya tu, banyak tajuk saya campur. But the point is now, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional is going down. Dan Pakatan Harapan tidak mati. Pakatan Harapan will survive. Tapi future Pakatan Harapan is on the non-Malays. Melalui orang bukan Melayu. So akhirnya, apabila UMNO ni lesap. Once UMNO disappears or UMNO goes extinct, all the Malays, orang Melayu yang dulu dengan UMNO terpaksa berpindah kepada Perikatan Nasional because tidak ada lagi parti Melayu selain dari Perikatan Nasional. Dan orang bukan Melayu akan kekal dengan Pakatan Harapan. So UMNO ni dikuburkan. Perikatan Nasional is parti Melayu.
Pakatan Harapan parti bukan Melayu. So, ringkas cerita, Pakatan Harapan ni parti masyarakat India dan China. Perikatan Nasional ni parti orang Melayu Islam. So, that means Malaysia's political system, sistem politik Malaysia will be polarized. Kita ada belah kiri, Pakatan Harapan, China, India. Belah kanan, Perikatan Nasional, Melayu Islam. So, Malaysia ni akan kekal di dalam racial and religious polarization. Perpisahan di antara kaum dan agama selama-lamanya.